Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada students 5 Al-Farabi yang berada di atas talian. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Sila respon. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Yang lain macam mana? Alia Natasha okey? Bashirah okey? Okey. Okey saja ya nak dengar suara. Lama tak dengar suara awak. Okey, baik. Okeylah, marilah sama-sama kita membacakan Kitab Al-Fatihah. Semoga pelajaran kita pada pagi ini dan juga pelajaran-pelajaran lain selepas ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat petunjuk serta kefahaman daripadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita bertemu dalam kelas sejarah tingkatan 5 Al-Farabi yang diadakan pada setiap hari Rabu lah mengikut jadual waktu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dikurniakan limpah rezeki, nikmat, kesihatan. Kita dapat bersama untuk belajar hari ini. Alhamdulillah. Okey, marilah sama-sama kita taat kepada perintah Allah, perintah Rasul dan berbaktilah kepada ibu bapa kita sendiri sama ada ibu bapa kita itu sudah meninggal dunia ataupun masih hidup lagi. Okey, yang dah meninggal dunia, doakan kepada mereka semoga mereka ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Yang masih hidup, okey, berbaktilah pada mereka sementara nyawa masih di kandung badan. Gitulah. Sama macam cikgu ni ayah dan mak cikgu masih hidup lagi. Baik. Jadi hari ni hari Rabu, 7 Julai 2021. Cuaca hari ni, pagi ni nampak matahari masuk dalam bilik cikgu ni cahayanya. Okey, alhamdulillah. Okey, dan hari ni rasa seperti 26 darjah Celsius. Macam penyampai berita cuaca pula hari ni. Okey, dan cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat bersama keluarga dan sahabat-sahabat serta juga saudara-saudara yang tersayang kat rumah sana. Okey, baiklah. Anda sudah bersedia untuk teruskan pelajaran hari ini? Okey, boleh cikgu teruskan? Sedia? Boleh? Boleh. Boleh baiklah Dan satu lagi pesanan daripada cikgu. Cikgu harap kamu semua tetap cekal dan tabah menghadapi segala dugaan. Sebagai batch SPM COVID-19, cikgu rasa yang paling terjejas berbanding batch tahun lepas sebab lagi lama awak cuti sebenarnya, dan lagi lama awak ber-PDPR berbanding SPM tahun lepas. InsyaAllah sekiranya kita dapat harungi cabaran ini dengan cekal dan tabah serta berusaha serta bertawakal, insya-Allah Allah akan balas dengan ganjaran yang baik, iaitu keputusan cemerlang dalam SPM nanti, insya-Allah. Sama-sama kita doakan, amin. Baiklah, hari ini kita akan masuk topik yang terakhir dalam bab 6, iaitu 6.5, tragedi hubungan antara kaum. Sebelum tu cikgu sudah berkongsikan dengan anda iaitu pautan YouTube video pendek tentang tragedi hubungan antara kaum. Dah tonton ke belum? Dah tonton ke belum, student? Sejujurnya tak. Kenapa tak? Video tu video pendek saja, tak sampai pun 10 minit. Video pendek je, student. Okey, tak apa, lepas ni tonton. Sepatut tonton dulu supaya awak dapat satu gambaran sebab video tu video pendek saja. Okey, alright, tak apa. Yang dah tonton atau belum tonton, cikgu nak anda rujuk buku teks anda muka surat 129. Bersedia dengan pen warna untuk kita gariskan isi-isi penting dan buat catatan sekiranya perlu. Baik, jom kita teruskan. Baiklah, apakah misi pelajaran untuk topik 6.5 ini?
Hasil pembelajaran berjaya dicapai oleh murid sekiranya anda dapat menjelaskan sebab-sebab tercetusnya rusuhan kaum ataupun tragedi 13 Mei 1969. Yang kedua, anda dapat menjelaskan tindakan kerajaan menangani peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, anda dapat menjelaskan peri pentingnya memupuk perpaduan dan keharmonian antara kaum. Jadi inilah misi pembelajaran kita pada pagi ini. Okey. Baik, kita teruskan dengan pengenalan atau introduction bagi topik ini. Baik, rusuhan kaum berlaku pada 13 Mei 1969. Sebenarnya sebelum tu lagi sudah ada pergolakan kecil antara kaum sebenarnya. Kemuncaknya pada 13 Mei 1969. Okey. Baik, peristiwa tersebut bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum yang ketiga. Kalau tak silap cikgu dah, PRU ketiga ni diadakan pada 11 ataupun 12 Mei kalau tak silap cikgu. Okey. Jadi selepas itu baru berlaku rusuhan kaum. Okey, keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik. Baik, keputusan pilihan raya di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur dimenangi oleh Parti Pembangkang. Okey, yang mana Parti Pembangkang ni telah Parti Pembangkang ni bertembung dengan parti pro kerajaan, penyokong Parti Pembangkang dengan penyokong parti kerajaan telah bertembung. Okey, dalam satu kejadian rusuhan kaum lah. Itulah menyebabkan tercetusnya terjadi rusuhan antara kaum ni. Jadi keputusan pilihan raya itu memihak kepada Parti Pembangkang menang di kawasan tersebut dan mereka pun memohon kebenaran dengan polis untuk berarak meraihkan kemenangan mereka. Perarakan yang provokatif telah menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik dan akhirnya mencetuskan rusuhan antara kaum. Jadi rusuhan ini tertumpu di Kuala Lumpur dan Selangor. Okey, namun begitu kerajaan mengisytiharkan darurat di seluruh negara kerana tidak mahu rusuhan kaum itu merebak ke kawasan ataupun negeri lain. Itu sebabnya. Baik, marilah kita bincang dan kaji apakah sebab berlakunya atau tercetusnya rusuhan kaum 13 Mei 1969. Okey, baik. Jom kita lihat. Okey, respon dengar tak suara cikgu? Cikgu lupa nak check mikrofon. Dengar tak? Dengar. Okey, baik. Sambil-sambil rujuk buku teks, sambil-sambil lihat print ni. Print pula, maaf. Lihat skrin. Baik, sebab yang pertama. Okey. Kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Baik, apakah maksudnya? Maksudnya ialah, okey, selepas kita merdeka, masih lagi terdapat jurang yang sangat ketara dan luas antara ekonomi antara kaum ni, jurang pendapatan umpamanya ataupun taraf hidup masyarakat umpamanya. Sebagai contoh, okey, dari segi pertempatan, okey, dari segi pertempatan sosial di sini. Kejap, cikgu nak tukar kepada pen sebentar. Okey, sebagai contoh dari segi sosial di sini, okey, masyarakat berbilang kaum di negara kita, okey, dari segi pertempatan adalah berbeza. Sebagai contoh, masyarakat Melayu tertumpu di kawasan pedalaman dan kampung-kampung. Kemudian masyarakat Cina tertumpu di kawasan bandar-bandar dan juga pekan. Masyarakat India tertumpu kepada kawasan-kawasan ladang. Jadi mereka ini terpisah. Sekejap, ada student nak masuk. Mereka ini terpisah, okey, dan tidak ada interaksi antara kaum menyebabkan berlakunya perselisihan faham ataupun tidak ada
persefahaman. Jadi itu puncanya. Okey. Baik. Ada lagi student nak masuk, cikgu nak accept dulu. Okey, cikgu nak beri tips. Sekiranya anda dapat nak masuk automatic dalam Google Meet ni, cikgu bagi tips. Sekiranya anda nak masuk Google Meet ni secara automatic tanpa cikgu accept, grant access. Awak masuk guna akaun D5 ataupun akaun Kementerian Pendidikan tu, awak terus akses, terus masuk. Kalau awak nak akses, kalau nak awak nak masuk guna Google Mail, Gmail biasa, maka cikgu kena grant permission dulu. Okey, kena lebih awal lah masuk kan. Baik, kita sambung. Dari segi ekonomi pula, okey, kita lihat di situ ada fungsi ekonomi. British telah memperkenalkan satu dasar penjajahan, iaitu fungsi ekonomi mengikut kaum. Jadi apabila kita merdeka, inilah kepincangan kerajaan pasca merdeka yang perlu diatasi. Okey, jadi pendapatan yang tidak seimbang antara kaum ini. Contoh, orang Melayu di kampung sudah tentulah pendapatannya tidak tinggi kerana mereka mengamalkan kegiatan pertanian yang berskala kecil dan hanya bersifat sara diri sahaja. Okey. Berbanding dengan masyarakat Cina di bandar dan pekan, mereka ini dahulunya adalah pelombong biji timah. Apabila kawasan itu dimajukan oleh British sebagai bandar dan pekan-pekan, ramai di kalangan pelombong ini telah bertukar profession menjadi ahli perniagaan, menjadi toke-toke kedai, dan akhirnya mereka mendapat pendapatan yang tinggi dan taraf hidup mereka lebih tinggi daripada orang Melayu. Okey. Jadi di sini nampaklah satu sentimen perkauman, muncullah satu perasaan syak wangsangka di sini apabila bagaimana pendatang ini boleh jadi kaya. Mereka bukan orang sini, orang Melayu, orang asal pula yang menjadi miskin di negara kita sendiri. Dan ini menimbulkan satu perasaan yang tak baik, satu konotasi yang negatif sebenarnya. Jadi sebenarnya ini adalah rentetan daripada dasar penjajahan dulu. British yang tidak menyatu padukan penduduk kita yang berbilang kaum sejak awal lagi. British sebaliknya mengamalkan dasar pecah dan perintah, divide and rules. Let's say, okay Malaysia, you duduk kampung, tanam padi. Itu kerja you. Nampak? Cina, bantu saya melombong biji timah. Okay? India, bantu saya. Okay? Menoreh getah di ladang-ladang. So, getah-getah biji timah ni kepentingan British. Okay, itu sebabnya British bawa masuk pekerja dari luar ataupun imigran daripada China dan India. Akhirnya menyebabkan apa? Pertempatan terpisah, tiada interaksi. Bila tiada interaksi, tiada persefahaman, maka berlakulah rusuhan kaum. Baik, itu sebab yang pertama, panjang lebar dia punya uraian. Yang kedua, keputusan pilihan raya PRU ketiga 1969. Okey. Menanglah, keputusannya menang pada pihak pembangkang. Okey, pihak pembangkang menang, dan pihak pembangkang itu telah membuat perakan keamanan itu telah mencetuskan provokatif kepada orang-orang Melayu. Okey, baik. Sebelum pilihan raya ni, dalam kempen tersebut memang sudah berlaku ketegangan. Contohnya, terdapat parti politik yang mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti satu kaum. Contohnya, ada parti politik dia menyoalkan hak-hak tertentu sesatu kaum itu. Sebagai contoh yang menyebabkan berlaku ketegangan sebelum PRU lagi. Okey, tinggal masa nak terbakar dan meletup je ni. Kan? Baik, tengok sebab ketiga. Baik, PKM tidak berduduk diam, sebaliknya mengambil kesempatan untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Alasan PKM senangnya, bila berlaku rusuhan kaum, PKM menuduh kerajaan lemah, tak boleh mengawal keadaan. Jadi PKM boleh menuduh kerajaan. Jadi PKM dapatlah pengaruhnya. Macam tu. Baik, yang keempat, parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada penghuni. Inilah masalahnya. Itu sebabnya hari ini isu-isu sensitif
yang melibatkan agama dan budaya kaum lain tidak boleh dipersoalkan atau dibincangkan secara terbuka maupun di luar ataupun di dalam media sosial. Memang dilarang sama sekali, ada undang-undang yang menegah perbuatan tersebut. Sebab akan berlaku macam ni lah sentimen perkauman dan keagamaan. Lebih-lebih lagi lah kalau dalam kempen pilihan raya, lagilah tak boleh nak sentuh. Sebab apa? Kita mengambil iktibar daripada peristiwa ini. Okey, baik. Yang kelima, perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan provokatif. Baik. Parti yang menang dalam pilihan raya tersebut, parti itu banyaknya orang Cina. Okey. Orang Cina. Jadi orang Cina ni, parti yang majoriti Cina ni telah meminta dan memohon kebenaran kepada polis untuk berarak meraihkan kemenangan. Polis membenarkan perarakan tersebut dengan syarat, okey, jalan-jalan perarakan tu lalu pada jalan yang telah ditetapkan sahaja. Tetapi perarakan tersebut telah melalui jalan yang bukan ditetapkan, seperti masuk di jalan-jalan Kampung Baru Melayu di Kuala Lumpur dan melakukan perbuatan provokatif di sana. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh, memang kata-kata yang provokatif kita dengar pun rasa nak marah sebenarnya. Antara contohnya Melayu balik hutan, ini Kuala Lumpur sudah kami punya dan sebagainya, yang menyebabkan berlakunya kekacauan. Tetapi pada ketika itu orang Melayu belum lagi mengambil tindakan apa-apa. Okey, sebaliknya mereka berdiam diri menahan marah. Sebenarnya belum lagi ada reaksi orang Melayu. Orang Melayu pada ketika itu, okey, menahan kemarahan, bukan menahan sabar, menahan kemarahan. Dia berlaku cetusnya apabila pada hari esoknya, beberapa hari selepas perarakan kemenangan parti pembangkang itu, orang Melayu berkumpul, okey, di rumah Menteri Besar Selangor. Sungguh ramai sehingga melempar sampai ke jalan. Okey, di situ mereka nak juga berarak, okey, meraihkan kemenangan sebab mereka menang juga. Hanya Kuala Lumpur saja dan beberapa kawasan yang kalah, tapi majoriti mereka menang. Okey, jadi entah macam mana dalam perkumpulan atau perhimpunan tersebut adalah kereta yang dinaiki oleh saudagar Cina dalam tu, lalu dalam kawasan perhimpunan tersebut dan berlakulah satu peristiwa, dibunuh. Okey, jadi orang Cina tu dibunuh di sana, di dalam kereta tu, dan di situlah punca menyebabkan rusuhan kaum. Nampak? Baik. Mula tercetus dekat situlah dia punya turning point ataupun titik bermula rusuhan dia, titik mula. Baik, 5 sebab rusuhan kaum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sebab tercetusnya rusuhan kaum. Baik, kita lihat bagaimanakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi peristiwa tersebut, menangani peristiwa tersebut. Baik, ada 3 langkah. Yang pertama, mengisytiharkan darurat. Yang kedua, membentuk Majlis Gerakan Negara. Dan yang ketiga, peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu. Baik, bolehlah kita lihat yang pertama ni, darurat dulu, pengisytiharan darurat. Baik, kalau awak nak baca dengan lebih lanjut laporan peristiwa 13 Mei 1999, bolehlah tengok di sini, scan QR code di sini. Okey. Baik. Diisytiharkan oleh Yang Tuan Agong pada 16 Mei 1969 di seluruh negara, bukan Kuala Lumpur dan Selangor saja. Okey, jadi darurat ni menyebabkan parlimen digantung. Okey, perlembagaan digantung. Digantikan dengan undang-undang darurat. Undang-undang darurat dikuatkuasakan, bukan lagi undang-undang negara perlembagaan. Manakala parlimen tidak boleh bersidang, ditangguhkan. Baik, mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat. Okey, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung atau curfew
untuk tidak membenarkan orang ramai keluar daripada tempat ataupun rumah masing-masing, supaya polis dapat memburu penjahat-penjahat ataupun perusuh-perusuh yang melakukan kekacauan. Jadi boleh dapat bezakanlah antara orang awam yang tidak bersalah yang berkurung dengan orang-orang yang ada kat luar melakukan kekacauan. Sebabnya kerajaan juga menubuhkan jawatan kuasa bertugas dan menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Ni jabatan penerangan jabatan penerangan kerajaan lah, yang akan memberi penerangan dan maklumat yang sahih berkenaan peristiwa tersebut supaya tidak ada berita yang palsu, berita yang provokatif. Semuanya ditapis oleh jabatan penerangan supaya maklumat yang sampai kepada orang awam adalah yang sahih. Macam inilah poin seterusnya, ditapis bagi memastikan kesahihannya. Baik, bekalan makanan juga diagihkan ke pusat-pusat perlindungan. Mangsa rusuhan. Mangsa rusuhan inilah mangsa yang tersepit antara perbalahan kekacauan antara perusuh-perusuh yang tak bersalah, yang tidak dapat menyelamatkan diri. Yang telah mendapat kecederaan antaranya dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tiong Nam. Antara mangsa rusuhan tu yang cedera, yang rumahnya kena bakar, kedainya kena bakar, dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan pertempatan Tiong Nam. Baik, dan ada semangat saling membantu di kalangan anggota masyarakat di pusat perlindungan ini. Baik, pihak berkuasa telah memagar kawasan kampung baru dan menjadikan kawasan perintah berkurung yang besar supaya orang Melayu tak keluar daripada kawasan kampung itu, dan juga orang perusuh tidak dapat masuk kawasan kampung baru untuk mencetuskan provokatif. Terdapat juga penduduk yang mendapatkan perlindungan di beberapa kem tentera. Baiklah student, itulah dia langkah yang pertama darurat. Setakat ni ada nak tanya? Okey ke tidak? Silakan cikgu buka pada soal jawab. Setakat ini kalau ada, kita dah belajar sebab-sebab rusuhan berlaku dan langkah yang pertama iaitu darurat. Okey, ada nak tanya? Silakan. Ada nak tanya? Silakan. Ada nak tanya? Silakan. Tak ada. Okey ke? Tak ada? Okey, tak ada. Cikgu teruskan dengan langkah yang langkah yang kedua, iaitu penubuhan Majlis Gerakan Negara, Mageran. Baik, Mageran ditubuhkan pada tahun yang sama, yang mana dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Husin. Ahlinya terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Dan Mageranlah yang diberi kuasa memerintah negara pada zaman darurat. Ini darurat rusuhan kaum. Sebelum ni kita sudah belajar darurat sebab ancaman komunis. Jadi ada 3 darurat lah di negara kita. Yang pertama komunis, yang kedua rusuhan kaum, yang ketiga kesihatan sekarang. Sekarang ordinan darurat dikuatkuasakan di negara kita. Baik. Jadi Mageran memerintah negara dari 16 Mei 1969 hingga 23 Februari 1971. Kalau kita tengok di sini, lebih kurang 2 tahun juga Mageran memerintah negara semasa darurat. Lama juga tu. Berfungsi, bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara. Tak ada fungsi lain, ni yang penting, mengawal ketenteraman negara. Mageran menyedari terdapat 2 fokus utama yang perlu diselesaikan, iaitu masalah perpaduan kaum, ini sangat-sangat core sekali, dan juga ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Mageran ni kalau awak nak tahu terdiri daripada pegawai perkhidmatan, pegawai tinggi polis dan tentera yang juga terdiri daripada pegawai-pegawai berbilang kaum. Mereka duduk
semeja berbincang apa masalah, apa punca yang berlaku rusuhan kaum ni dan bagaimana kita mengatasinya. So inilah dia fokus utama, perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi. Baik, kita lihat apakah tanggungjawab Magran. Ada 6. Okey, mengembalikan keamanan dan undang-undang. Baik, inilah tugas Magran lah. Jadi polis dan tentera bekerjasama untuk mengembalikan keamanan dan menguatkuasa undang-undang. Pada hari rusuhan 13 Mei tu, polis sudah tidak dapat mengawal keadaan sebab rusuhan berlaku sangat cepat dan sangat pantas dan ramai orang. Polis tak sempat buat apa-apa. So, polis tidak dapat mengawal keadaan sebenarnya. Okey. Dah terlalu besar, terlalu pantas, menyebabkan satu lagi kawasan yang luas. Jadi menyebabkan tentera turut terlibat dalam penguatkuasaan ataupun dalam menangani masalah rusuhan kaum. Jadi perusuh-perusuh itu memanglah satu jadi masalah. Satu hal juga perusuh yang terlibat, perusuh daripada bangsa Cina, perusuh daripada bangsa Melayu ni. Okey. Yang jadi masalah juga ialah penjahat-penjahat. Penjahat-penjahat, penjenayah-penjenayah yang mengambil kesempatan terhadap peristiwa tersebut. Okey, mereka mengambil kesempatan dengan merompak kedai-kedai, membakar kedai-kedai. Itu sebabnya polis tak dapat mengawal keadaan lah. Jadi terpaksa memohon bantuan daripada tentera. Bila tentera masuk dengan kereta perisai, dengan senjata berat, barulah keamanan negara dapat dipulihkan secara berperingkat. Kalau awak nak tahu. Baik, yang kedua, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara. Okey. Yang ketiga, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum. Yang keempat, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali bertenang. Okey, jadi maklumat yang sahih hanya datang daripada Jabatan Penerangan sahaja. Semua akhbar digantung penerbitannya. Dan menguatkuasakan Akta Hasutan. Inilah akta yang diperkenalkan pada tahun 1948 lagi. Jadi akta ini dikuatkuasakan dengan menangkap orang-orang atau individu yang bertanggungjawab mencetuskan provokatif. Okey. Baik, Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan memulihkan keadaan. 6 tanggungjawab Magran, Majlis Gerakan Negara. Okey, kalau kita lihat gambar di bawah ni, inilah ahli atau anggota Magran. Kita lihat di situ ada pegawai tinggi polis, ada pegawai tentera, ada Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Okey, di sini ada 2 Perdana Menteri, Tun Abdul Razak, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Okey, ada di situ. Dan juga kita ada pemimpin pelbagai bangsa yang lain. Begitulah. Inilah dia ahli Magran. Baik. Kita teruskan yang ketiga, peranan raja. Baik, raja juga memainkan peranan untuk memulihkan keadaan di negara kita. Contoh di Perak, Sultan Idris Iskandar Shah kedua menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Sebab apa student? Di Perak, komposisi kaum Cina dan kaum Melayu boleh tahan juga di satu-satu kawasan. Sebagai contoh, di bandar besar di Perak seperti Taping, orang Cina lebih ramai daripada orang Melayu. Begitu juga di bandar Ipoh, bandar-bandar besar di Perak. Okey, hotspot ini boleh mencetuskan rusuhan. Jadi Sultan Perak telah menyedari perkara ini, menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Dan polis-polis di negeri Perak pun mengambil peranan lah untuk mencegah supaya rusuhan itu tidak berlaku. Okey. Baik. Sehubungan itu, negeri Perak telah menubuhkan jawatan kuasa muhibah dan menulis surat kepada semua penduduk merayu agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan.
Selain Perak, negeri-negeri lain pun sama juga. Raja atau Sultan negeri-negeri Melayu lain menyeru kepada semua rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang darurat. Kalau kita lihat pada kelatan akhbar ini, don't let this happen in Perak, plea by Sultan. Don't let this happen ni bermaksud kepada peristiwa rusuhan kaum di Kuala Lumpur dan Selangor. Jangan berlaku di Perak, dia kata Sultan. Ni rayuan, rayu Sultan. Itulah kelatan akhbar The Straits Times, seruan Sultan Perak dalam isu rusuhan. Begitulah student. Baik, begitulah dia student rusuhan kaum yang berlaku di negara kita. Okey, anda sudah ketahui sebab-sebab yang berlaku. Kita imbas kembali apakah sebab-sebabnya. Okey, ada 5 sebab tercetusnya rusuhan kaum dan juga kerajaan menangani masalah tersebut. Ada 3 langkah: pengisytiharan darurat, penubuhan mageran dan peranan raja-raja Melayu. Begitu. Baik, setakat ini ada apa-apa soalan atau kemusykilan? Cikgu buka kepada ruang Q&A, question and answer. Silakan kalau ada. Cikgu, Silakan. nak tengok yang tu yang tanggungjawab mageran tu. Tanggungjawab mageran. Okey, baik. Yang lain ada soalan? Tak ada. Ini satu topik yang menarik sebenarnya kita bincang. Kalau ada soalan bolehlah awak tanya, kan? Yang lain macam mana? Yang lain soalan-soalan, kemusykilan. Okey, kalau tiada soalan, maksudnya cikgu anggap anda fahamlah, okey, misi pembelajaran kita itu. Baik, mari kita bincang aktiviti seterusnya. Kita bincang yang ini. Dalam buku teks anda, muka surat 131. Kita bincang aktiviti nombor 1. Bincangkan kesan peristiwa 13 Mei 1969 kepada keamanan negara kita. Okey, kita bincang bersama-sama. Awak berikan idea, cikgu catat, ulas, murnikan. Begitu. Yang penting kalau boleh semua student yang berada di atas talian memberikan idea anda. Satu idea pun tak apa. Kan? Okey, baik. Okey, cuba tengok ada berapa orang di atas talian ni. Okey, lebih kurang dalam 18 orang lah kan. 18 orang lebih kurang ni. Baik, jadi 18 idea. Cikgu nak tengok idea tersebut. Okey, baik. Jadi cikgu tukar screen sharing kepada slide seterusnya sebentar. Okey, nampak paparan skrin yang cikgu kongsikan student? Nampak? Tengok. Okey, baik. Whiteboard nampak whiteboard kan? Okey, sekarang pelajar-pelajar sekalian, kita perlu fikirkan apakah kesan peristiwa 13 Mei 1969 terhadap keamanan negara kita. Baik, dalam fikiran anda sepatutnya ada tercetusnya satu persoalan, iaitu adakah ia kesan buruk atau kesan baik? Apa sebenarnya? Kesan buruk ke kesan baik? Buruk. Kesan buruk lah, dah nama pun rusuhan kaum, takkan kesan baik pula. Okey, baik, kesan buruk. Okey, apakah idea yang bermain di fikiran anda sekarang? Okey, jom idea. Cepat, siapa satu? Siapa boleh bagi? Ekonomi? Ekonomi menjadi tidak stabil. Ekonomi tidak stabil. Okey, idea. Baik, idea kedua, orang lain pula. Orang lain pula yang terlintas yang awak rasa munasabah. Come on, cikgu nak ulas. Dah siap semua, cikgu nak ulas. Okey, apa dia? Keharmonian terjejas. Siapa? Ya? Keharmonian terjejas. Keharmonian terjejas. Bagus.
Kedaulatan. Sama-sama. Okey. Okey, cikgu tulis dulu. Okey, seterusnya silakan. Ya, apa nama ni, kedaulatan terancam, maksudnya macam ni? Daulat negara terancam. Kedaulatan terancam. Okey, tak apa. Kita buat je. Kedaulatan negara terancam. Okey, baik, bagus. Baik, ada lagi? Pertelingkahan antara kaum. Pertelingkahan antara kaum. Bagus. Baik, lagi? Lagi yang bermain di fikiran anda, yang munasabah? Lagi. Come on yang lain. Cikgu, Ya, kalau hak keistimewaan? hak keistimewaan orang Melayu, Ha. Hak keistimewaan mestilah orang Melayu, orang lain tak ada. Okey, apa yang berlaku pada hak keistimewaan? Tergantung tu. Apa dia hak keistimewaan macam mana? Berebut. Berebut? Hak keistimewaan berebut. Tergugat kan? Bukan, okey, macam ni. Hak keistimewaan tu kita boleh betul idea tu cuba cikgu murnikan. Hak keistimewaan tu kita cuba masuk isu-isu sensitif. Okey. Jadi kat situ kita nampak provokatif lah Provokatif. Bukan provokatif. Istilah yang paling tepat bagi idea rakan anda itu adalah sentimen lah. Sentimen apa? Sentimen perkauman. Jadi sentimen perkauman ni bermaksud orang Melayu ada hak istimewa. Kan? Jadi dipertikaikan. Orang Melayu pula mempertikaikan bangsa lain. Kau bukan bangsa sini. Nampak kan jadi satu sentimen. Macam itulah. Jadi betul lah tu hak istimewa orang Melayu kan. Ya, istimewa orang Melayu ni kan antaranya dia bumi putera. Begitu. Baik. Jadi lain. Penuhkan whiteboard ni. Seterusnya. Come on. Seterusnya, student. Idea. Idea, student. Hello, Aisyah student. ada Lain. type dia. Ya? Aisyah dia ada type. Aisyah? Dia Apa type dia? dulu. Dia type kat bawah dekat message. Oh, dia tag kat mesej. Cikgu tak perasan sebab cikgu dah besarkan skrin ni. Kejap, cikgu tengok Nak saya mesej. bacakan ya? Okey, boleh bacakan lah. Boleh bacakan sebab cikgu tak nampak sebab cikgu besarkan view skrin besar Pandangan ni. negatif dari kaum yang lain. Pandangan negatif dari kaum yang lain. Okey, baik. Pandangan negatif dari kaum yang lain. Pandangan negatif. Tulis dululah. Kita tulis dulu. Pandangan negatif. Lepas tu Amirah Nadiah dia tanya. Pandangan negatif kaum lain Yep. Okey, lagi? Lepas tu Amirah Nadiah dia tanya, cikgu kalau berlakunya rusuhan kaum, tanda soal. Cikgu kalau berlakunya urusan kaum, tak lengkap soalan tu nak jawab macam mana. Okey. Cikgu kalau berlaku urusan kaum, soalan tu macam tak lengkap. Adakah soalan maksud macam ni? Cikgu, apa berlaku kepada negara sekiranya berlaku urusan kaum? Sekali lagi. Ke macam tu soalan dia nak? Biar tuan punya soalan tu tanya. Macam mana sebenarnya soalan dia nak? Okey, lain. Ni pandangan negatif ni kita boleh lah dalam ni syak wa sangka. Syak wa sangka, berprasangka, tidak percaya kepada kaum lain, tiada kepercayaan, tiada persefahaman pun boleh. Kan? Okey, lain. Ni ruang kosong ni. Ada lagi?
Ada, boleh baca mesej tu. Kalau ada, cikgu tak nampak lah sebab cikgu besarkan skrin ni. Okey, ada lagi? Sekejap, tengok sekejap skrin ni. Cikgu, kalau berlakunya rusahan kaum, Amirah Nadiah tanya. Rasanya Amirah Nadiah ni nak tanya. Cikgu, kalau rusahan berlaku sekali lagi macam mana? Adakah itu maksud Nadirah, Amirah Nadiah? Kalau itu maksudnya, soalannya macam tu, janganlah. Memang susah. Jangan. Okey, sebab berlakunya korban jiwa kalau orang nak tahu. Jadi kat sini cikgu dah bagi dah apa nama jawapannya kat situ. Iaitu kesan dia korban. Korban jiwa. Ada yang cedera. Okey, kemusnahan. Kalau trauma macam ni, trauma. Sama lah, masuk dalam sini. Sama kalau macam tu, awak tulis lah, koma, pengsan, berteriak, panjang pula, bendanya satu je. Kan? Masuklah dalam sini, koma, cedera, kemusnahan, kemudahan, awam. Bagi contoh contohnya kan, jalan raya dirosakkan, kereta-kereta, bas-bas dibakar, rumah-rumah kedai dibakar. Contohnya, kereta, rumah kedai, sini bas pengangkutan dibakar. Okey. Baik. Okey, cikgu nak cek, kita ulas satu-satu ini baru idea. Okey, student, kita boleh kembangkan idea ni kepada huraian supaya lebih mendalam. Okey, jom kita lihat sama-sama. Okey. Sebentar. Baik, jom. Baik, ekonomi tidak stabil. Okey, betul. Cikgu setuju dengan pandangan rakan anda ini. Apabila parlimen ditangguhkan dan perlembagaan digantung, kegiatan ekonomi tidak akan berlaku sebab perintah berkurung darurat. Orang duduk di rumah. Industri tidak dibenarkan beroperasi. Sebab macam mana pekerja semua duduk kat rumah. Dan ekonomi pada ketika itu agak menguncup. Selama 2 tahun tu. Okey. Sebab apa? Rusuhan kaum. Itulah dia impak dia. Jadi boleh huraikan lagi tadi. Awak tambahkan lagi. Okey, nanti. Okey, sebab ekonomi tidak stabil kerana masyarakat tidak boleh keluar bekerja. Kan, masyarakat tidak boleh keluar bekerja, sektor-sektor industri tutup, tidak dibenarkan beroperasi. Okey, baik. Keharmonian terjejas ya. Ini lebih kepada keharmonian kaum lah. Terjejas, kita boleh masuk dekat sini. Ini boleh gabungkan sekali di sini. Ini sebagai fakta besar dia. Ini dia punya huraiannya. Keharmonian kaum terjejas, kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969. Hal ini kerana masyarakat berbilang kaum mula syak wasangka atau tidak percaya antara satu sama lain. Nampak? Kita boleh dekat sini. Okay? Masuk di bawah keharmonian terjejas. Baik, kedaulatan negara terancam kita boleh kaitkan dengan keselamatan negara. Okey, apabila berlakunya rusuhan kaum, keselamatan negara terancam. Yang mana di situ kita dapat lihat PKM, kan tadi cikgu cakap PKM mengambil kesempatan. Nampak? Menyeru ataupun memprovokasikan lagi rakyat supaya bergaduh sesama sendiri. PKM menjadi batu api. Jadi ini boleh menyebabkan kedaulatan negara terancam. PKM boleh menuduh kerajaan ni kerajaan yang lemah. Kerajaan yang tak dapat menangani isu perkauman kaum, kerajaan yang tidak ada sokongan rakyat, macam tu. Jadi ini boleh menyebabkan kedaulatan negara terancam. Bagus. Okey, yang ni pun betul, yang ni pun betul. Okey, baik. Kita lihat seterusnya pertelingkahan antara kaum. Sudah tentu mestilah berlaku pertelingkahan kaum. Di sini awak boleh masukkan ni korban jiwa cedera ni, boleh jadikan sebagai huraian bagi pertelingkahan antara kaum. Okey, pertelingkahan
pertelingkahan antara kaum telah menyebabkan ada yang terkorban, okey, dan juga tercedera akibat rusuhan ataupun pertempuran. Ada cedera masuk hospital, buatlah, tulislah apa saja yang berkaitan ini, korban jiwa, cedera, masuk hospital. Okey, jadi ini pertelingkahan antara kaum lah, antara perusuh-perusuh. Okey, sentimen perkauman. Kesannya berlakunya sentimen perkauman lah, yang mana di sini awak boleh masukkan tentang okey, agama, okey, isu agama, okey, dan budaya. Isu agama, budaya dan kaum. Okey, dijadikan isu lah. Dimainkan isu ini, dipersoalkan, diprovokatifkan secara terbuka. Ni menjadi sentimen perkauman. Akhirnya orang yang terlibat dalam sentimen perkauman ni apa? Marah api, menimbulkan api kemarahan. Yang tidak dapat dikawal lagi sehingga tercetusnya peristiwa rusuhan kaum. Macam tu. Okey. Baik. Yang ni sudah kita masukkan dekat sini. Okey, yang ni boleh masukkan. Okey. Dari segi kemudahan awam seperti bas pengangkutan awam, rumah-rumah kedai telah dibakar, okey. Bas telah dibakar, kemusnahan kebakaran sana sini. Bayangkan kebakaran sana sini. Okey. Banyaklah kerosakan. Awak boleh lihat dalam Google, okey, gambar-gambar dan video-video tentang tragedi 13 Mei 1969 lepas ni. Boleh je scroll, nanti cikgu tunjuklah dalam cikgu buka gambar, kita tengok sama-sama. Okey, kemudian selain daripada itu cikgu nak apa? Cikgu lupa dah tadi. Ingat dah, tiba-tiba dia hilang pula idea tu. Selain korban jiwa, cedera, kemusnahan ni, kemudahan ni, satu lagi mangsa. Mangsa kat sini lah, ni mangsa lah, ada dah siap dah. Dah kita bincang tadi mangsa. Ni mangsa. Cuma cikgu nak tambah mangsa ni mangsa-mangsa rusuhan. Mangsa-mangsa yang tak bersalah okey, mendapatkan perlindungan di pusat-pusat perlindungan. Macam tu kesan-kesan dia juga yang tu. Jadi pelajar-pelajar sekalian, ini adalah kemahiran berfikir aras tinggi menganalisis. Ni kebat menganalisis ni. Kita kena menganalisis. Okey, kesan. Okey, menganalisis kesan. Dia tak ada dalam buku teks. Cuma kita kena menganalisis sendiri. Okey. Kebat menganalisis sendiri. Sebab rusuhan kaum tentulah kesan-kesan yang buruk. Cuma kita kena tahu kesan buruk yang apa. Kan? Inilah dia. Betul lah yang awak cakap tu. Yang awak beri idea kepada cikgu. Inilah idea bernas awak. Cuma bila awak jawab dalam esei yang ni, fakta-fakta ini awak kena beri huraian dengan lebih mendalam. Kemukakan contoh-contoh yang konkret serta sesuai. Berikan inference, kesimpulan kecil, susun dalam perenggan. Macam tu kan. Jadi anda akan dapat hasilkan satu esei yang menarik dan juga matang. Seperti yang awak lihat dalam satu video Mahir menjawab kebat oleh Cikgu Gaban. Dah tengok dah video tu? Macam mana kita nak hasilkan esei yang menarik, matang, tepat. Dah tengok dah? Student? Respon? Hello? Belum Ego, saya belum Ego. Belum tengok dalam video tu. Okey, di dalam video tu pendek je, tak sampai 10 minit pun. 7, 6, 8 minit, paling lama pun 10 minit je kan video tu. Okey, video tu diterangkan bagaimana kita nak delivery jawapan esei kebat dengan sangat baik sekali. Sesuailah bagi anda student 5 Al-Farabi kan. Baik. Jadi inilah students, okey, perbincangan kita tentang kesan-kesan peristiwa 13 Mei 1969 terhadap keamanan negara kita. Okey. Jadi cikgu akan screenshot kesan ini. Okey, screenshot kesan ini dan cikgu kongsikan dalam Telegram sekarang. Sebentar. Okey, selesai.
Oh, cikgu terlupa nak buat kehadiran. Baik, selepas kita habis kelas ni, terus pergi Telegram update kehadiran anda. Jangan buat apa-apa lagi, kehadiran dulu kan. Okey, dan cikgu pun tak berniat untuk habiskan lebih lama sampai pukul 12 kelas ni. Sebab cikgu akan beri latihan untuk anda siapkan hari ni juga dalam masa 1 jam lebih kurang. Begitu. Okey, baik. Okey, baik student. Setakat ni ada apa-apa idea lain nak tambah atau ada persoalan, cikgu buka kepada sesi soal jawab untuk perbincangan. Ada tak? Student? Student, respon? Ada tak soalan? Tak ada cikgu. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Yang lain macam mana? Yang perempuan okey? Okey, kalau tak ada, okey, cikgu nak kongsikanlah. Okey. Kalau tak ada, okey, cikgu nak kongsikan, kita cuba Google okey, gambar-gambar dan video kalau ada tentang kesan-kesan peristiwa 13 Mei 1969. Kejap, tunggu sebentar, cikgu buka Google sekarang. Okey, cikgu type tragedi 13 Mei. Okey, cikgu buka pada image di sini. Baik. Okey, cikgu kongsikan skrinnya sebentar. Cikgu kongsikan skrinnya bersama dengan anda. Okey, sebentar ya. Sebentar. Okey, nampak tak paparan skrin yang cikgu kongsikan? Nampak kan? Nampak. Baik, kalau awak lihat di sini kan. Ini gambar daripada sinar harian. Inilah perarakan okey, provokatif. Okey. Ni ada nombor-nombor ni. Ni nombor-nombor ni adalah yang ni apa nama pihak berkuasa yang sedang mengkaji gambar-gambar yang diambil oleh wartawan-wartawan. Di sinilah ni ada gambar-gambar provokatif di sini. Okey, di sini gambar-gambarnya kalau awak lihat. Okey. Okey, di sini pasukan selamatan. Okey. Ini tentera yang bekerjasama dengan polis untuk mengawal keadaan. Okey. Ini salah satu lagi perarakan okey provokatif di sini oleh parti-parti yang menang dalam pilihan raya dengan slogan-slogan yang provokatif. Okey. Begitu juga dengan yang ini. Kalau awak tengok ni atas ni. Alright, nampak ni? Ni. Okey. Contoh di atas victory parade above broom to sweep out the Malays. Mereka membawa penyapu sebagai lambang untuk menyapu bersih orang-orang Melayu keluar daripada Selangor dan Kuala Lumpur. Nampak? Begitu. Dia bercakap, dia mengeluarkan kata-kata macam tu sambil memegang penyapu. Macam itulah. Okey, banyaklah gambar-gambar yang gambar-gambar ataupun tindakan provokatif ni. Okey. Sekejap kita lihat. Ni okey, muka ni ada gambar rumah-rumah kedai yang telah dibakar. Okey. Okey, kita tengok lagi. Ni Facebook pula masuk. Okey, baik. Lagi tu tunjukkan lagi gambar. Nampak tak? Ini antara korban-korban jiwa dan kemusnahan lah yang terdapat di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor. Okey. Ni gambar-gambarnya. Korang tengok. Okey. Begitulah. Student sedikit sebanyak. Jadi bukan benda baik sebenarnya rusahan kaum ni. Okey. Jadi rusahan kaum ni sebenarnya kesan yang negatif lah. Okey, baik student Baik, kita kembali semula kepada buku teks. Kita kembali semula kepada buku teks. Okey, sebentar. Baik. Setakat ni okey, faham? Student?
Okey. Okey faham Cikgu. Ada nak tanya tak? Okey, tak ada lah tu. Okey, baik, kita tamat bab yang ke-6. Tajuk terakhir, tragedi hubungan antara kaum. Baik, kalau awak lihat pada muka surat 131, cikgu tambah satu tugasan di sini, iaitu cakna kebat soalan mengaplikasi. Cikgu besarkan kalau boleh. Oh, terlalu besar, tak apalah. Okey, baik. Cikgu copy paste, cuba copy paste soalan ini. Dan cikgu send dalam Telegram. Sekali lagi. Cikgu copy paste dulu dan masuk dalam Telegram. Baik, dah selesai dalam Telegram anda. Okey, soalannya berbunyi, rusuhan kaum boleh berlaku sekali lagi sekiranya kita tidak mengambil iktibar daripada tragedi 13 Mei 1969. Okey, itu maklumat dalam soalan. Okey. Tugasannya, bagaimanakah iktibar tersebut boleh mengelakkan tragedi yang serupa berulang? Bagaimana kita nak jawab soalan ni? 8 markah. Okey. Cikgu bagi 8 markah untuk soalan ni. Okey. Baik. Sekejap. Macam kenapa jadi macam ni? Sekejap Sebentar, okey, cantik, selesai. Okey, sebentar, cikgu setting balik. Okey, baik, macam mana nak jawab soalan ni? Allahu Akbar, apa jadi ni? Dia dah pening lah. Okey, baik. Untuk soalan ini, okey, anda perlu tahu apakah iktibarnya. Apa iktibar awak dapat? Okey. Daripada iktibar tu bagaimana kita boleh mengelakkan tragedi yang serupa rusuhan kaum itu berulang. Apa iktibar dia? Awak kena huraikan iktibar tersebut. Okey, bagi iktibar, satu contoh, student, siapa boleh bagi iktibar? Apa iktibar awak dapat? Pengajaran daripada tragedi rusuhan kaum 13 Mei 1969. Apa iktibar dia? Silakan student. Bagi satu idea. Silakan. Silakan student. Berhati-hati dalam apa jua tindakan yang kita buat. Berhati-hati dalam tindakan yang kita buat. Okey, idea berhati-hati itu bagus. Cuma kalau boleh kita terus kaitkan dengan rusuhan kaum. Berhati-hati dalam apa? Berhati-hati menyentuh dalam isu kaum. isu sensitiviti kaum. Itu okey, baik. Bagus. Idea tu bagus. Okay, awak boleh, idea awak ada, masalahnya awak ada idea, cuma kadang-kadang awak tak dapat nak kaitkan dengan soalan tu. Okey, berhati-hati. Okey, berhati-hati. Okey, iktibar yang kita perolehi daripada tragedi rusuhan kaum ialah kita perlu berhati-hati. Okey, berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan terutama yang berkaitan dengan isu agama, budaya dan kaum lain. Itu iktibar dia. Huraikan iktibar itu. Huraikan sikap berhati-hati itu, berhati-hati terhadap kenyataan yang menyentuh CCTV kaum tu, itulah dia iktibarnya. Hal ini kerana macam hal ini kerana sebab kenapa kita sekiranya kita menyentuh sensitiviti kaum, dan budaya lain akan mengibatkan marah, katakan marah. Bila marah akan mencetuskan syak, akan mencetuskan rusuhan. Awak buat macam tu. Kemudian awak juga boleh tuliskan cadangan untuk mengelakkan tragedi tersebut. Kita tidak contohnya tadi berhati-hati kan. Awak bagi juga cadangan, huraikan lagi berhati-hati itu. Kita tidak boleh mempersoalkan hak-hak kaum tertentu.
dalam hak-hak kaum tertentu, okey, dah seperti yang telah ditetapkan oleh dalam perlembagaan. Contoh hak-hak orang Melayu, hak-hak kaum lain, kaum lain tidak boleh dipersoalkan. Macam tu. Okey, dan juga lain-lain iktibar. Contohnya iktibar yang kita perlu mengukuhkan perpaduan kaum. Huraian bagi mengukuhkan perpaduan itu adalah jawapan dia lah, huraikan. Dah jadilah 8 markah. Okey, ni tugasan yang awak perlu buat. Awak kena hantarlah kalau boleh pukul 11 pagi, pukul 12 pagi, pagi pula. 12 tengah hari ni awak hantar kan. Sekarang dah nak dekat pukul 11. Awak ada lebih kurang sejam lebih lagi. Okey, macam tu, sejam 10 minit lebih kurang. Okey, baik. Ada soalan lah tu. Cuba tengok ada mesej. Okey, jap kita tengok. Masyarakat hendaklah berfungsi dengan harmonis. Bagus. Elok berfungsi tu kita tukar ayat lain. Masyarakat hendaklah hidup dengan suasana yang harmoni. Lagi cantik tak? Dia punya ayat. Huraikan. Bagus Iskandar Najmi. Good idea. Macam itulah huraikan. So, jawapan bagi soalan ini adalah bersifat terbuka. Mana-mana munasabah, awak dapatkan idea, huraikan, jadikan dia fakta, huraian contoh inference, boleh buat, boleh berikan huraian yang mendalam dan buatlah berperenggan seperti yang cikgu ajar kan. Okey, 8 markah. Pastikan 8 markah lah. Buat pukul 12 tengah hari kalau boleh. Kalau boleh pukul 12 tengah hari hantar. Satu soalan je pun sejam. Takkan tu boleh buat kan. Sedangkan dalam soalan esei ada 3 pecahan soalan yang kena jawab. Ni satu pecahan aja ni. Kan 8 markah. Satu pecahannya, satu soalan esei 20 markah je. Ni sebahagian saja 1 jam. Takkanlah tak boleh siap. Yang tak sempat nak siap. Sebelum isyak ni lah hantar sebab selalunya cikgu akan semak kerja pelajar selepas cikgu bersolat isyak kan. Cikgu akan buka komputer santai-santai sambil minum kopi kan, tanda. Gitu. Okey. Baik, kita lihat dahulu sebelum cikgu tinggalkan kamu buat tugasan, kita imbas kembali apa perkara ataupun topik yang telah kita pelajari dalam bab 6 ini. Jom kembali pada buku teks. Tengok imbas kembali di sini, muka surat 132. Surat 132. Dalam bab 6 kita sudah belajar cabaran dalaman Malaysia. Okey. Cabaran dalaman Malaysia lah. Kita sudah belajar cabaran dalaman Malaysia. Antara cabaran dalaman Malaysia tersebut ialah cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan juga Sabah sebagai anggota baru Malaysia. Sabah Sarawak ni ketinggalan lah dalam bidang kemajuan berbanding negeri di Semenanjung. So, inilah perlu diberi perhatian. Selain itu, cabaran dalaman Malaysia ialah kita belajar cabaran politik di Sarawak. Kita tahu berlaku krisis politik di Sarawak lah. Ada penyokong parti politik yang tidak percaya kepada kepimpinan Stephen Kalong Lingkan sebagai Ketua Menteri Sarawak, dan berlakulah krisis di sana. Kan? Dan dalam cabaran dalaman Malaysia juga kita belajar cabaran perpaduan kaum. Kemudian topik kedua, kita sudah mempelajari pemisahan Singapura, kita sudah belajar faktor-faktor pemisahan Singapura serta proses-proses ataupun kronologi pemisahan Singapura daripada Malaysia. Topik ketiga dalam bab 6 ialah kita sudah mempelajari ancaman komunis di Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Okey. Bentuk-bentuk ancaman kita belajar kan, dan juga usaha-usaha kerajaan untuk menangani ancaman komunis tersebut. Okey. Yang keempat, kita belajar isu pembangunan dan ekonomi. Okey. Di bawah rancangan Malaysia pertama lah. Jadi kita tahu, kita sudah belajar isu-isunya. Okey. Awak dah boleh senaraikan isu-isunya, kita dah belajar. Dan juga bagaimana kerajaan mengatasi isu tersebut. Ada isu dan penyelesaian. Dan penyelesaian ni
dia adalah dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia Pertama. Ni rancangan ekonomi negara, rancangan Malaysia Pertama. Dan tadi kita belajar terjadi hubungan antara kaum. Okey. Kita belajar sebab-sebab tercetusnya rusahan kaum dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa tersebut. Baik, selesailah bab 6 student. Baik. Adalah tanya tentang bab 6 ni secara keseluruhan sebelum cikgu tinggalkan kamu untuk laksanakan tugasan? Ada tak? Student okey? Okay. Tak ada Baik. Kalau tak ada, okey cikgu tinggalkan kamu. Cikgu berharap sangatlah pada pukul 12 tengah hari nanti satu esei yang baik di dalam Telegram. Macam tu. PM saja cikgu dalam Telegram. Cikgu semak. Memang cikgu semak setakat ni. Cikgu tak ada miss pun. Kalau cikgu termiss, call cikgu, message cikgu. Okey. Setakat ni cikgu memang tanda kejawab lah. Okey. Baik. Kalau tak ada apa-apa, itu sajalah perkongsian cikgu untuk bab 6 ini. Pada pelajaran minggu depan, kita akan masuk bab 7. Iaitu usaha kemakmuran negara. Kan? Kita akan belajar topik 7.1. Kalau tak ada apa-apa, kita akhiri kelas kita dengan tasbih Al-Kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Ingat, lepas ni terus ke Telegram untuk kemas kini kehadiran. Tunggu, cikgu akan tuliskan butiran kehadiran tersebut. Lepas tu terus update. Sabar, jangan berebut. Sabar seorang-seorang. Nanti dia kecelaru seorang-seorang. Sorry, terlupa pula awal-awal tadi. Baiklah, jumpa lagi student. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu.